إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang berbahagia, pertama kali marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita tingkatkan hidup kita dengan mengerjakan apa yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan usaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita dalam hidup di setiap tempat dan setiap masa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pada tempat ibadat, masjid dan tempat kerja kita, tunaikan hak-hak kerja kita, dan begitu juga pada tempat duduk dalam masyarakat yang ramai-ramai, pasti kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, khutbah kita hari ini, mimbar kita ialah berbicara tentang hak-hak jiran. Kalau kita tengok dalam berita-berita dunia atau tempat kita dapati kes-kes atau isu-isu yang berlaku dalam masyarakat bukan sedikit melalui orang yang berdekat dengan kita, iaitu orang yang dekat di rumah dengan kita. Kita tengok sekaligus nampak biasa, tapi sesungguhnya mudarat itu adalah lebih besar daripada manfaat yang kita tengok sedikit. Yang kadang-kadang kita tengok kata jaksa santipah atau nak hidup oleh bahagia saadah itu, kita ada pertolongan orang jauh-jauh dengan beri bantuan di sana di sini, nah, dan dengan memberi apa-apa sahaja pertolongan yang kita ada. Tetapi kadang-kadang kita terlupa orang di tangga rumah kita, dengan sebab kita hidup tidak memberi kehormatan, dengan sebab kita hidup tak ada bergotong royong, dengan sebab kita hidup tidak ada alaqah hubungan yang baik, membuatkan benda yang sikit-sikit sahaja membuatkan jadi masa muka dan hidup jiwa itu tidak sihat atau hidup dalam keadaan geluh besar. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW riwayat kata, apabila dia bangun pagi itu, nah, orang mukmin dalam keadaan dia tu sihat tubuh badan dia. Man asbaha aminan. Nah, sesiapa yang berpagi-pagi sihat tubuh badan dia, fi nafsihi mu'afan fi badanihi, dan tubuh dia tak ada penyakit persekara. Dan kita kata orang yang aman dalam tubuh badan dia termasuk juga jiran-jiran yang berdekatan dengan dia. Kalaulah hidup dalam keadaan tubuh dia sihat, tapi jiran-jiran yang berdekatan dengan dia itu tidak memberi kasih sayang dan tidak ada hubungan yang baik, membuatkan hati dia gelisah, buatkan hati dia luka cita, kadang-kadang lebih masalah-masalah yang lain lagi. Ini kita tengok kata benda kadang-kadang yang remeh-temeh. Sesungguhnya kalau kita tengok kepada ajaran Islam, dia mentingkan yang kecil-kecil inilah, jangan sampai kita bina yang besar-besar. Kadang-kadang kita bakal gaduh benda besar, tapi kita tak peduli benda kecil, tak hauk siapa. Nah, tepi-tepi keling kelala, atau kita takkan suatu perkara yang boleh menyekatkan udara-udara dan matahari-matahari, membuatkan saudara kita tidak puas hati dengan kelakuan-kelakuan seperti itu. Kalaulah kita tengok kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dia kapit orang panggil reke hubung. Nah, orang yang beriman berubudiah kepada Allah taala dengan buat baik kepada orang yang berdekatan. Allah taala ayat dalam Quran kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
wadil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wal jaril qurba wal jaril jun, dan jiran-jiran yang berdekatan. Jadi no ayat kata Allah Subhanahu wa taala, dia gadingkan atau dia mari paut ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buat baik kepada jiran-jiran yang berdekatan. Ini menunjuk kata bukanlah suatu perkara yang remeh-temeh. Sesungguhnya dikaitkan, dihubungkan dengan kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa Allah Taala ayat dan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ubudiyah, tidak syirik itu, maka di akhir ayat ini dia wal jaril junub. Mana jiran-jiran yang berdekatan dengan kita, iaitu pasti kita kena tambahkan keimanan kita atau kita buat akan akhlak yang baik kepada mereka. Ini orang kata ajaran Islam, ajaran yang tidak asing, daripada pegangan akidah mereka, daripada ibadat mereka, daripada akhlak-akhlak mereka, pasti dia kena laksana Allah sama semua. Bukanlah akidah dalam keadaan masalah teguh dan ibadat teguh, tapi akhlaknya itu jauh daripada prinsip-prinsip ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya kalau itu mengurangkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW, dia amat menekan perkara yang seperti ini. Hingga Nabi SAW kata, mazal Jibril yusi. Ni sentiasa Jibril musia akan daku bahawa orang yang buat kelakuan yang baik, berakhlak yang baik, bertahan dengan baik dengan jiran itu, sehingga sangka bahawa dia adalah boleh makan pesaka. Ini kita nak ayat kata Nabi SAW beri jaga dengan panggil halus-halusnya. Bahawa orang yang tak ada hubungi darah, orang yang tak ada umi adik-beradik, tetapi hingga Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW kata dia adalah mungkin makan zina. Ayat kata bagaimana rapat di antara jiran satu dengan jiran yang lain. Kalau kita tengok kedudukan kita dahulu orang Melayu kita, bukan sedikit gejala-gejala di masyarakat bersakut dengan sebab jiran itu menyakiti akan jiran yang lain. Sedangkan Nabi SAW amat-amat memberi teguran, memberi jagaan, memberi peringatan kepada orang yang beriman, janganlah kamu melakukan hal tersebut. Hingga Nabi SAW kata, man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut, aw man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu. Hendaklah kamu muliakan jiran-jiran. Bukan sekadar kata dia itu biasa-biasa. Yukrim lebih daripada kita buat baik biasa. Memuliakan. Memuliakan jiran. Maka ini salah satu perkara yang perlu kepada kita ambil perhatian dengan benar-benarnya, kerana Nabi SAW ayat kata, sesungguhnya perkara tersebut itu membuatkan kurangnya memberi kemuliaan kepada jiran, membuatkan masyarakat punah kami. Walau kita nampak kata kecil, tapi dalam kecil itu membuahkan biji-biji yang besar. Hingga siapa hilangnya perhubungan saudara, kadang-kadang hilangnya perkara yang boleh kita nak tolong-menolong di antara mereka. Dan satu hadis Nabi SAW memberi jagaan juga kepada kita bahawa kam min khiyarin muta'alliqun bijari yaumal qiyamah fayaqul ya rab hadha aqlaba babahu duni yamna'u ma'rufahu. Beberapa orang-orang yang baik, Masya Allah, Nabi SAW kata beberapa orang yang baik, khiyar, orang yang molek, orang juh, tapi pada hari akhirat nanti muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Jadi nak masuk syurga tak boleh pada hari kiamat. Kenapa? Hingga dia berkata, ya Rab, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya inilah jiranku, hadza jari aghlaqa babahu. Jiran dia itu tutup pintu, tak ada boleh pergi mari, tak ada tanya khabar apa sekarang. Hingga siapa kebaikan dia tak sapa kepada orang yang berdekatan dengan dia. Nauzubillah min dzalik. Orang itu mari duduk sewa dekat rumah dia bertahun-tahun, berbulan-bulan, berpuluh tahun, dia tak pernah kenal pun akan jiran yang berdekatan dengan dia. Dan satu harinya jiran dia tu, kalau ada anak kecil, dia fakir miskin mari sewa, maka orang yang dekatan dia tak pernah tanya bahawa dia tu susah ke payah, pagi tu baik, malam masuk, tapi tak pernah tanya orang yang berada dekat dia. Hingga anak dia tu lapar akan kelaparan, kebuluran dalam rumah tangga, dia tak pernah tanya juga.
Tetapi pada waktu malam, katanya satu ketika menceritakan bahawa bangunnya anak dia lapar akan makan ni. Maka anak dia tangis sampai habis tangisan. Lalu ibu dia masih tidur. Nah, maka jiran itu tak kuasa nak sabar di atas dengar jeritan itu, maka dia buka pergi tanya. Maka anak dia kata ibu dia masih tidur. Maka jiran pergi gerak ibu dia, tiba-tiba ibu dia sudah mati. Noya kata tak pernah, kerana tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Anak dia jaga berapa malam bukan apa-apa hal, kerana tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Begitu juga ibu hidup dalam keadaan susah payah, cari makan, tapi apabila putus makan dan minumnya, maka mati dalam keadaan begitu. Tapi jiran yang berdekat itu, apakah aghlaqa babahu, dia katuk pintu ya, tak pernah tanya. Nah, yamna'u ma'ruf, sedangkan dia ada kebaikan pada dirinya. Nah, akan kebaikan ini, inilah salah satu perkara yang pada hari akhirat nanti jiran itu tak akan dapat masuk syurga, kerana dia masih bergantung dengan hak-hak jirannya. Ini yang besarnya dalam agama kita, memberi panggil peringatan, penjagaan terhadap jiran-jiran yang berdekatan. Sedang jamaah rahimakumullah taala, kita dapati dengan hadis-hadis yang kita telah baca mana menyuruh kita buat baik kepada jiran. Dalam waktu sama Nabi kita sallallahu minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada jiran yang jahat dan menyakiti. Suruh muliakan jiran. Dalam waktu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu beri peringatan pula kepada umat-umat dia bahawa jangan kamu nyakiti. Masya-Allah. Nah, buat baik, kita buat baik. Nah, alhamdulillah. Tapi tak pandai lagi kau dah buat baik, royak pula. Nah, dia buat baik, royak kejahatan, Nabi royak pula kejahatan. Royak kata hasilnya perkara ini, timbul perkara ini satu hari nanti, apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu ajar berdoa kepada orang-orang yang pergi duduk di mana saja atau hidup hari dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia ajar doa, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah wa min jaril baliyah yatahawwal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku minta berlindung daripada jiran-jiran yang berada di sekitar rumah yang kita telah tetap. Na'udzubika min jari su'. Nabi ajar kepada manusia, umat-umat dia kata, kamu mintalah dalam doa kamu berjauh daripada jiran-jiran yang jahat fi daril muqamah, pada rumah-rumah yang kamu tetap. Kalau rumah sewa tu boleh jadi boleh pindah, tapi oleh kerana kita sudah tetap dari situ, beli dah situ, maka tak boleh kita nak pindah lagi. Maka bagaimana kita nak menjauhkan daripada sifat-sifat yang tak molek daripada jiran? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak supaya orang duduk di badiah-badiah, dia tahawal, dia pindah, tapi kita duduk situ tak boleh pindah. Ini ayat kata kalaulah tidak adanya perkara tersebut, tentu Nabi tak ajar. Memang apa yang Nabi cakap itu adalah betul. Bawa kita mari tengok. Sebab tu kata patah harap kata, dia kata al-jaru qabla dar. Kalau kita nak hidup satu tempat, nah kalau kita nak duduk di mana saja, pepatah harap kata al-jar qabla dar. Mu pilih jiran dulu pada beli rumah. Nah dia kata dia jadi rumah tetap dah, maka jiran yang jahat itu adalah satu bala yang dikena bala oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu cerita hadis Nabi SAW, seorang sahabat tu dia kata, ya Rasulullah, aku duduk berhampiran dengan jiran yang jahat. Nah, jiran yang jahat, maka Rasulullah kata, sabarlah kamu. Maka tak dapat dia nak sabar berkali-kali. Dia pergi pula cerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku duduk dengan jiran yang tak baik. Maka Rasulullah, sabarlah kamu. Siapa buat 3 kali? Maka Rasulullah SAW kata begini, kalau masih dia kekal di atas sifat-sifat yang kamu ceritakan itu, membawakan keluar semua barang-barang yang berada di dalam rumah kamu. Waktu baik semua yang letak di tepi batas. Nah, maka apabila dia bawa keluar sebagai perintah oleh Nabi SAW, maka manusia yang lalu lintas di jalan-jalan raya besar, maka tanya, kenapa kamu buat begini? Barang yang berada di rumah kamu bawa di tepi jalan semua, payah kena lalu lintas. Maka katalah dia sesungguhnya seorang itu ialah melakukan jahat, jiran yang jahat, jiran yang tak baik dengan dia. Lalulah dia pun tak ada nak sabar. Rasulullah hajar surat tu. Maka orang yang lalu itu melaknatkan orang-orang tersebut, melaknatkan orang jiran semacam tersebut. Laknat, bilanya laknat, maka seorang jiran yang menyakiti dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata,
Dia cerita pada Nabi kata orang duk laknat dia begitu begini, maka Nabi SAW jawab, sesungguhnya kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa belum daripada jiran kamu atau belum ada orang lalu laknat lagi. Ya Allah Ta'ala marah dulu pada tu lagi sebelum ada manusia yang biasa marah kepada kamu. Itu ayat kata berlaku di dalam Nabi SAW perkara tersebut. Dan di antara ciri-ciri jiran yang jahat, sebagian disebutkan oleh ulama, iaitu suka dia itu tidak memberi hormat kepada orang-orang yang berdekat. Suara tak ada kira, asal dia boleh keperluan dia, maka tak kira orang yang tempat rumah dia nak sakit hati, nak bosan, nak kerja boleh tak boleh, maka dia tetap di atas kaku dia, mengakakkan suara dengan mengejutkan anak orang dengan apa sahaja. Maka itulah di antara sifat-sifat orang yang menyakiti jiran. Nah, dan di antara yang suka tajasus, dan suka menyakiti dengan cara dia cari rusia-rusia orang yang berdekatan dengan dia. Apa sahaja orang nampak kata orang tak kenal, maka situlah dia cari. Ini di antara ciri-ciri yang jiran yang tak baik. Sesungguhnya Nabi SAW lagi amat keras perkara tersebut. Dan begitu juga dia itu suka caci maki, atau dia suka mengetik-ngetik, atau dia suka orang panggil membuka rusia-rusia yang jahat daripada orang yang berdekatan dengan dia. Ini di antara perkara yang kita lihat. Kadang-kadang kita tengok kata dunia yang maju, ada kereta, ada motor, apabila dia nak buat apa-apa sahaja, kita tak paham saudara dia, dia tak ada memikir kata saudara dia tu ada keperluan sebab dia juga. Nah, hang siapa abang menyakiti orang nak pergi kat tu ni sebab dia tu abang tak ada kira. Asal dia tu boleh lepas akan hak dia, maka orang lain tak kira. Dengan kereta ke, dengan barang ke, itulah salah satu perkara yang akan menyakiti jiran yang kita tengok kata tak ada apa sekali, tapi sebenarnya menyakiti hati saudara-saudara bukanlah mudah yang panggil jadi pelu hati, jadi duka cita hati dia. Dan di antara hak nampak jelas lagi, jiran yang tak baik, jiran yang sifat akhlak tak baik ni, dia rasa serenuk apabila jiran dia terkena akan bala. Apa dia nampak kata jiran dia kena bala, dia serenuk. Dia tak ada kata duka sama menduka. Panggil apabila berat sama dipikul. Apa ringan sama-sama kita junjung. Tapi tidak, dia nampak saudara dia boleh kena akan bala, maka dia surur atau dia tidak ambil peduli. Ini di antara orang panggil jelas-jelasnya yang perkara berlaku menyakiti jiran. Dengan itu apa-apa yang nampak kata menggoreskan hati, maka Islam amat panggil memberi teguran. Memberi teguran kita nampak begitu sahaja. Oleh itu kita sama-sama mari panggil cubalah kita mari tengok kepada kedudukan masyarakat kita. Kata kita duduk di mana dengan hadis Nabi SAW. Sedangkan dikasih Allah sekalian. Dan selain pada tu kita lihat juga kata benda ni rengeh ke tak rengeh di agama kita Islam. Seorang penulis yang alim iaitu Imam Zahabi ada tulis dari kitab nama Al-Kabair. Di antara dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia, boleh jadi dia pehel kata atau dia tengok kata kecil, ialah adzaul jiran. Dia menyakiti akan jiran. Hingga Nabi SAW menggambarkan bagaimana dia menyakiti hati jiran. Sebagaimana yang telah kita panggil gambar tadi, nampak kata jiran begitu begini. Dan selain daripada dia menyakiti jiran, maka dia akan kena balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak besar tak besar. Satu ketikanya ialah dicerita kepada Nabi SAW, sesungguhnya seorang perempuan ini Masya Allah, dia banyaknya sembahyang, dan dia banyaknya puasa, dan dia banyak sedekah. Akan tetapi dia ya Rasul, tapi dia ni lidah kurang baik sikit. Lidah dia menyakiti akan jiran-jiran dia. Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya finnar, sesungguhnya kebaikan semaya dia yang banyak, puasa dia yang banyak, dan sedekah dia yang banyak, tidak boleh mengkayakan, tidak boleh manfaat kepada diri dia, tapi dia akan masuk neraka Allah Subhanahu hiya finnar. Sebalik ditanya akan Nabi SAW pula bahawa seorang perempuan ni Masya Allah, dia semaya qada fardu tak banyak sunat, dan begitu sedekah tak banyak, dan begitu juga dia itu zakat tak ada banyak, atau tatawuk dan sebagainya. Maka tapi dia tidak pernah menyakiti jiran-jiran dia dengan mulut lidah dia. Maka Nabi SAW berjawab, dia fil jannah, maka ia berada dalam syurga. Itulah kita tengok kata sebab-sebab
yang nak masuk syurga, sebab-sebab yang masuk neraka itu iaitu dengan sebab dia menyakiti jiran, itulah jadi salah satu perkara yang boleh menjerumuskan manusia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita tengok kata janganlah kita pandai remeh temeh. Nampak sikit ya. Pasal mudarat yang besar, dan selain pada tu boleh kis-kis macam ni kadang-kadang bawa pertarungan bukan daripada mak saja dak, bahkan hingga kepada anak dan waris-waris dan cucu dan sebagainya. Nah, sebab tu kalau kita boleh menjaga hak-hak kita supaya tidak menyakiti orang, itu baik. Kadang-kadang anak yang berdekatan dengan jiran-jiran nak pergi sekolah tak boleh, kena hantar pak sendiri, kena mak di kana apa? Karena anak jiran itu menyakiti akan anak jiran yang lain. Dan orang yang tahu tanggungjawab tak ambil peduli, ibu bapa tak ambil peduli, asal anak dia boleh menis sudah. Nah, itu salah satu daripada perkara yang kita tengok tentang penyakit jiran yang dibilangkan sebagai dosa besar dalam agama kita. Kaum muslimin, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh itu, kita nak katakan sang santipa. Kita nak tarik manusia supaya hidup dalam keadaan harmoni, dalam keadaan baik dalam masyarakat. Kadang-kadang kita jangan tengok benda besar sangat. Nah, mulai kita tengok benda sapi yang ada hak kecil-kecil. Yang sapah sekeping dua, yang panggil sakut dengan tok panggil galah, segala hal apa pakaian dan sebagainya duk tamu tak tempat orang lain yang tak ada izin, maka sungguhnya merupakan satu perkara yang menyakiti. Nabi SAW riwayat sahih dia kata, nah, la yadkhul jannah, la yadkhul jannah. Setengah riwayat kata la wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la, 3 kali ulang. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, ialah seseorang yang tidak mengamankan jirannya akan kejahatannya. Qila ya Rasul, ma bawa'iqahu, apa bawa'iq? Syarru jirani, kejahatan jiran. Oleh itu kita boleh mari review tengok kata bagaimana hidup kita dalam masyarakat nak jadi harmoni. Tak lain tak bukan salah satu daripadanya kita boleh nampak gendah, nampak sedikit, tapi menyakiti jiran, dan kita usaha buat baik dengan jiran, itulah jalan nak kita nak hidup harmoni yang baik. Kaum muslimin kasih Allah sekalian, di antara perkara yang harmoni klik atau kasih sayang keluarga adalah jiran-jiran. Salah satu daripadanya iaitu kita tolong apabila ada kesusahan. Nah, Nabi SAW kata kalau kamu tu buat makan gapo dia sikit sebanyak, nah, kamu sampaikan kepada dia walaupun sekadar kuah. Nah, kamu sampai buat kuah banyak untuk nak sampai kepada jiran-jiran kamu. Sesungguhnya kamu nampak kuah, tapi sebalik daripada tu ialah menjadi iratan hati yang kau panggil payah kita nak beli. Kalaulah kita tengok kata kita ada duit banyak mana pun, tapi dengan iratan kasih sayang, iratan hormati di antara satu sama lain itu menjerat lebih daripada duit-duit yang banyak lagi kehormatan. Nah, sebab tu dia kata membuatlah kuah-kuah banyak, menghadiah kepada mereka. Dan tabiat kita hadiah ni, kalau kita tak ada tu tak ada apa, tapi kalau kita ada wis sesuai dengan kita ada. Jangan jadi seperti zaman Nabi SAW. Ya, apabila nak wis itu ya cari hak tak sedah. Hak yang tak lalu angkat dah, hak dia wui pada jiran dia, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu Allah Taala panggil keji dalam ayat-ayat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma mimma razaqnakum. Nah, Allah Taala kata kamu nafkahlah. Aku nafkah harta kamu. Tapi nah, hatta tughmidu bih, janganlah kamu tak seh dengan siapa nak wui pejam mata juga. Mengkacau wui. Nah, mu tak seh makan dah, pamu wui juga dalam keadaan antum midu fih. Dalam keadaan kamu pejam mata, itu adalah ajaran Islam tak ajar kepada kita. Walaupun salah satu daripada kita nak mengiratkan, memperbanyakkan kuah hadiah kepada mereka. Dan kita usaha memberi pertolongan kepada mereka sekadar apa yang kita ada. Itu salah satu ciri-ciri nak boleh kita membaiki di antara jiran yang ada berdekatan dengan kita. Dan apabila kita baik, maka hubungi ukhuwah Islamiah akan mari, sakit sama sakit, senang sama senang, dan suka sama suka, duka sama duka. Itulah perkara yang kita kena laksana dalam hidup kita sebagai nak pakai pesan Nabi SAW dalam kita berbuat baik dengan jiran kita. Qala Allah Ta'ala, ya wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kaum muslimin dan Allah sekalian, buat kita pada hari Jumaat di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu perbanyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kata kita kasih kepada Nabi, kita selalu sebut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui selawat kepada Nabi. Dan kita menghidupkan usaha hidup sunnah-sunnah dia pada hari Jumaat. Di antaranya kita baca surah Kahfi pada hari kita atau malam kita. Nah, apa yang disunnah oleh Nabi SAW. Dan di antara perkara yang pasti juga dalam hidup kita pada hari Jumaat, yang Nabi SAW kata, satu saat pada hari Jumaat, sesiapa yang berdoa pada waktu itu, Allah Ta'ala akan terima. Sama ada kita berdoa untuk diri kita selamat dunia akhirat, nak doa supaya rezeki murah, nak berdoa kepada anak kita supaya jauh daripada malapetaka, daripada wabak gejala masyarakat, daripada penyakit gila atau ubat-ubat gila atau daripada yasektik, kita berdoa pada Jumaat. Tidak ada satu saat, kalau betul pada saat itu, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Nah, katanya pada ketika imam naik mimbar Jumaat, katanya selepas daripada waktu asar, kita carilah mana-mana masa untuk kita berdoa. Kalaulah tidak ada masa, nah kita berdoa dalam keadaan sujud pun tidak mengapa juga. Nah, sebagaimana Nabi SAW kata, aqrabu ma yakunul abdu nah ila rabbi wa huwa sajidun. Antara yang sampai-hampir doa saya sama Allah Ta'ala, nah dengan Allah Ta'ala pada ketika sujud. Nah, itu boleh jadi Allah Ta'ala faqaminun ayustajab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan istijabah doa kita. Dan fajtahidu, sebagaimana Nabi SAW kata, fa amas sujudu fajtahidu. Nah, apabila sujud, maka ijtihadlah dalam doa-doa, sungguhlah doa kamu. Nah, faqaminun ayustajab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima akan doa yang kita berdoa. Sangat perlu kita selaku orang yang dhaif ini kepada Rabbul Izzah wa Jalla yang kaya dan maha kaya nak beri segala pada kita. Kita jangan bakhillah permohonan kepada Dia. Allah Ta'ala kaya segala-galanya. Qala Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika min kalam fi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجن والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا ارفعنا البلاء والوباء والزنا والزلازل وما ظهر منها بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمنكر